اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruhnya Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dalam tiap-tiap kerlipan mata dan nafas yang keluar masuk, berbilang-bilanglah ilmu Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Memadalah Allah bagi kami, Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula, sebaik-baik pelindung. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya muallima Ibrahim, mal hikmata 'allimni. Wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuhanku, kepadamu maksud pengajianku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu tujuan kehidupanku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu maksud dan tujuanku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Karuniakanlah kepadaku kasih kepadamu dan mengenali dirimu. Alhamdulillah. Bermula segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan tangan kita, menggerakkan kaki kita untuk berhimpun pada pagi ini dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan bila mana Allah Ta'ala meletakkan kita min riyadil jannah, di dalam syurga-syurga dan taman-taman syurga Allah di muka bumi ini, maka mudah-mudahan terus berkekalanlah Allah Ta'ala mengekalkan kehidupan kita, kelak dimasukkan kita di atas syurga yang hakiki, di bawah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, Alhamdulillah, dalam pejam celik kehidupannya kita tuan-tuan serta muslimat yang alim, tak dapat tidak berhimpunnya kita pada hari ini, pada tanggal berapa Rabiul Akhir? Syahirul, sudah habis Ramadan dah. Tarikh Islam pun tak ingat dah. Syekh, tuan rumah tak ingat. Tuan pilot kita, Allahumma salli ala Muhammad. Berapa Rabiul Akhir? 7
7 ke 8? Belakang? Cepat tengok telefon. 6 pula. Baik, artinya kita baru saja meninggalkan bulan Rabiul Awal, satu bulan yang mengaitkan dengan kehidupan kelahiran sang Nabi SAW. Yang ringkasnya tuan-tuan serta muslimat yang alim, walaupun kita keluar daripada bulan Rabiul Awal, namun kecintaan, ikutan kita kepada Nabi SAW tidak pernah lekang di zaman. Jadi ringkasnya, bila sebut sebagai ikutan kita kepada Nabi SAW sebagai sebaik-baik makhluk, sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik kejadian di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tiada yang terlebih baik melainkan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada yang terlebih mulia melainkan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada yang terlebih hebat melainkan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak dapat tidak, wajib kita mengikut akan seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan apa yang kita cari selama ini, apa yang kita hajati selama ini, apa yang kita berkehendak selama ini, bersamaan dan bertepatan sebagaimana yang dizahirkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Jadi ringkasnya begini. Sekadar muqaddimah pada awal, hamba nak menarik perhatian tuan-tuan serta muslimat yang alim, kerana insya-Allah sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita hajati, apa yang kita berkehendak, mudah-mudahan bersamaan dengan kehendak Tuhan, yang bila mana kita merancang, mudah-mudahan kita dapat berkuliah sebulan 2 kali, atau sebulan 3 kali, atau sebulan 4 kali, contoh. Namun tak dapat tidak, bila sebut kita akan meneruskan pengajian sebulan wa ima 2 kali, ataupun 3 kali, 4 kali dan sebagainya. Namun persoalan yang timbul, apakah ilmu yang perlu kita lebih perbanyakkan mencari akan dia? Apakah ilmu yang perlu kita cari nisbah pertengahan yang nombor 2? Apakah ilmu yang perlu kita pelajari nisbah yang nombor 3? Yang mudah-mudahan agar pencarian yang kita lalui, pencarian yang kita kehendaki, bersamaan sebagaimana yang dizahirkan oleh Allah kepada diri Nabi SAW. Faham mana ibarat? Maknanya mudah. Apa hamba nak beri faham, mudah saja dah. Kerana pada hari ini tuan-tuan perasan ataupun tidak, kecelaruan demi kecelaruan berlaku, pergaduhan demi pergaduhan berlaku, perdebatan demi perdebatan berlaku, yang kadang-kadang berlaku ini bukan antara orang jahil dan orang jahil. Kadang-kadang berlaku persekentaan, berlaku perbalahan, berlaku perdebatan di antara orang yang mengaji dan orang yang mengaji. Yang kita melihat pada hari ini, benda ini makin tak selesai. Dah, yang akhir sekali mengakibatkan kita yang jenis jahil ni tuan-tuan serta muslimat yang alim, tak tahu nak berpihak di mana. Ustaz ni kata lagu ni, ustaz ni kata lagu ni, tok guru ni kata lagu ni, tok guru ni kata lagu ni. Yang akhir sekali menyebabkan laki bini bergaduh, sahabat-sahabat berbalah, kita dengan mak kadang-kadang bermasa muka dan sebagainya. Oleh kerana apa? Pencarian ilmu yang kita cari tidak bersamaan sebagaimana yang dizahirkan oleh Allah kepada diri Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan dengan dalil yang hamba nak bawa datang pada hari ini, tuan-tuan boleh muhasabah, tuan-tuan boleh lakukan perubahan. Kerana hamba yakin macam Syahirul, tuan rumah, tuan pilot kita dan sebagainya, selain kita berkuliah di sini, tuan-tuan juga kadang-kadang sering mencari kuliah di tempat lain. Bermakna dengan dalil yang hamba nak bawa, tuan-tuan boleh tengok depan mata, maka lakukan perubahan. Kalau ilmu ini telah banyak kita cari pada kehidupan kita, maka mudah-mudahan bersamaanlah sebagaimana yang dizahirkan oleh Allah kepada diri Nabi SAW. Tetapi kalau kita mencari ilmu yang lain, lebih daripada ilmu yang Allah Ta'ala zahirkan ke atas diri Nabi, kata orang putih, something wrong anywhere. Kita menggunakan satu kayu pengukur yang tidak bersamaan sebagaimana yang digunakan oleh Allah kepada diri Nabi SAW. Nak sukat jalan, kalau pakai tali rapia boleh tak? Ataupun kita pakai pembaris sekolah anak-anak tu, boleh ke tidak? Bermakna nak boleh, tapi payah. Bermakna sukatan tiap-tiap ilmu itu telah disandarkan, telah dizahirkan oleh Allah kepada diri Nabi SAW. Baik. Laju sangat ke? Okey dah. Dah, baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita pergi lebih jauh tuan-tuan, hamba nak membawa tuan-tuan satu carta yang mudah-mudahan daripada carta yang dizahirkan oleh Allah kepada diri Nabi SAW menjadi dalil yang paling utama apakah ilmu yang perlu kita lebih mengaji. Mudah-mudahan kuliah-kuliah kita yang seterusnya, konsep yang kita nak bawa bersamaan sebagaimana yang dizahirkan oleh Allah kepada diri Nabi SAW. Secara ringkasnya tuan-tuan, kalau kita melihat kehidupan Nabi bermula Nabi beranak sehingga diwafatkannya Nabi SAW, Allah Ta'ala membahagikan kehidupan Nabi kepada 3 fasa. Dah? Fasa yang pertama bermula 12 Rabiul Awal, iaitu ketika diperanakkannya Nabi SAW sehingga sampailah umur Nabi 40 tahun. Bermakna ketika diwahyukan Nabi untuk menjadi Rasulullah SAW. Jadi period yang pertama berapa tahun? 40 tahun. Itu period yang pertama. Period yang kedua, bermula umur Nabi 40 tahun sehingga umur Nabi dah 53 tahun. Yakni Nabi mentadbir dan menyebarkan dakwah di Makkatul Mukarramah. Berapa tahun? Period yang kedua 13 tahun. Period yang ketiga bermula umur Nabi dah 53 tahun sehingga diwafatkannya Nabi SAW pada umur 63 tahun di Madinatul Munawwarah. Bermakna period yang ketiga berapa tahun? 10 tahun. Baik, tuan-tuan dah nampak dah jadualnya. Ringkasnya, dibahagikan fasa kehidupan Nabi kepada 3 fasa. Yang pertama daripada diperanakkannya Nabi SAW sehingga sampailah umur Nabi 40 tahun. Bila mana kita sebut kehidupan Nabi, pertama sekali hamba nak tanya dahulu tuan-tuan serta muslimat yang alim. Kita mengikut Sayyiduna Rasulullah, yang Sayyiduna Rasulullah ini menjadi tontonan, rojokan bagi kehidupan kita. Adakah seketika Nabi dilahirkan menjadi Rasul, dipilih menjadi Rasul, atau daripada kecil lagi seluruh kehidupan Nabi boleh kita jadikan sebagai rojokan? Baju kuning dulu jawab. Ya? Seluruhnya. Seluruh. Hadapan Syahirul? Ya? Baik, jadi wajib kita i'tiqad, wajib kita yakin ikutan aku kepada Sayyiduna Rasulullah, tak, bukan ketika dipilih menjadi Rasul. Kerana kehadiran ataupun kehebatan Nabi bukan Allah Ta'ala zahirkan masa beranak lagi. Sebelum beranak pun kehebatan Rasulullah telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, kata Imam Bukhari apa? Daripada hadis yang dirawikan, kuntu nabiyan, berkata Nabi, aku dah jadi Nabi begitu lama, sedangkan Adam baru nak diulit antara air dengan tanah. Bermakna kehebatan Muhammad telah tersebar sebelum kejadian Nabi Adam. Apatah lagi ketika beranaknya Nabi SAW. Dalam sebuah syair, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimin. Lahir dalam bersujud pada Allah yang wujud, untuk Nabi maulud dari Allah yang maujud. Dah dalam sebuah syair menceritakan kehebatan Nabi ketika beranak dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Riwayat banyak. Ada setengah riwayat bila mana Nabi nak keluar daripada rahim maknya seperti seorang bayi yang telah dimandikan, maka tanpa dibukakan akan auratnya Nabi SAW. Sebelum sampai di dekapan Asia, malaikat Jibril mengambil dahulu jasad Nabi, dia bawa pusing around the world. Dia kata, ya Rasulullah, ya Muhammad, inilah dunia yang bakal kamu duduk, kamu tengok elok-elok. Dah di around the world, dia letak di dekapan Asia. Kemudian bersihlah oleh Nabi SAW. Acung. Bila Nabi bersin, berkata Nabi dengan lapas yang sempurna, Alhamdulillah.
Sebab tu kalau tuan-tuan baca kitab Kifayatul Muhtaj bagi membicara Isra' wal Mi'raj, dalam kitab tu menceritakan 10 orang bayi yang boleh bercakap-cakap masa kecil lagi. Di antaranya Nabi Isa, di antaranya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni hebat tuan-tuan. Dia keluar dari rahim maknya, terus berdiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hebatnya Nabi Ibrahim. Sayyiduna Rasulullah, dia keluar daripada rahim maknya, dia bersin, acung, berkata Nabi dengan lapas yang sempurna, Alhamdulillah. Kemudian tuan-tuan nak jawab apa? Cuba jawab. Ni nak beri dalil, benda kecil kalau tak mengaji, sia-sia. Benda kecil, jawab apa? Alhamdulillah. Orang yang dengar jawab apa? Yarhamkallah. Tak betul. Allahumma salli ala Muhammad. Maaf dah. Kalau mengaji bahasa Arab, yarhamkallah tak jadi makna. Dah? Yarhamu kena berbaris elok-elok. Yarhamukallah. Baik. Kemudian bila mana para malaikat, para bidadari menjawab, maka Nabi membalas balik, yahdina wa yahdikumullah. Walaupun dalam semayang nak jawab harus, tak ada masalah. Dah? Dalam kitab Fatwa Imam Nawawi, dalam semayang selagi mana dia zikir, selagi mana dia Quran, dah? Selagi mana dia selagi mana dia zikir, selagi mana dia Quran, maka ulama kata harus kita menyebut akan dia. Takut ingat batal semayang. Orang sebelah bersin, acum, dia kata Alhamdulillah. Kita dah terbiasa, dalam semayang pun kita jawab Yarhamukallah. Batal semayang dah? Tak batal selagi mana dia zikir. Habis. Jadi ringkasnya tuan-tuan, apa yang hamba nak beri faham, nak beri sedikit dalil supaya kita memahami kehebatan Nabi. Allah Ta'ala bukan zahir ketika Nabi menjadi Rasul. Bahkan daripada kecil lagi kehebatan Nabi Tuhan dah zahirkan. Ketika dibawa Siti Aminah kepada Halimatus Sa'diyah, ibu susu Nabi SAW, yang asalnya tanah Halimatun tempat dia duduki itu, tanah yang begitu gersang, tanah yang begitu kering kontang. Dalam syair mengatakan, berkata Halimatun, dia menyanyi ketika dia bawa Nabi untuk menyusu dan sebagainya, di mana tempat aku berpijak ketika mengendongnya aku akan Nabi SAW, maka tempat yang kering menjadi subur, tempat yang kering menjadi basah, tempat yang putih menjadi hijau. Oleh kerana apa? Kelebihan, keberkatan, kebesaran Nabi SAW. Begitu juga maksumnya Nabi. Apa makna maksum? Kak, tudung coklat. Okey, hari ini yakin dak Nabi bersifat maksum bukan selepas menjadi Rasul. Bahkan daripada kecil lagi Nabi dah menjadi maksum. Mana dalil? Satu hari Nabi ketika itu berumur 10 tahun takriban. Maka tiba-tiba 3-4 orang kawan-kawan Nabi, dia ajak Nabi pergi bersukaria. Dah nak budak faham, ajak pergi Legoland dah. Allahumma salli ala Muhammad. Ni ya Muhammad, dah tak panggil ya Rasulullah lah. Ya Muhammad, jomlah bersama-sama dengan kami kita pergi ke fun fair bersukaria dan sebagainya. Muhammad budak lagi, maka hati jiwa nak bersukaria tu tetap ada. Maka menerima Muhammad akan pelawaan kawan-kawan tadi. Bila tengah berjalan, sampai di pertengahan jalan, datang keletihan kepada hati Nabi SAW. Nabi kata apa? Wahai kawan-kawan, nak berehat sekejap? Tatkala Nabi melabuhkan punggungnya di bawah sebuah pohon, maka turunlah Jibril alaihi salam menidurkan sang Nabi SAW. Kawan-kawan dok gerak, ya Muhammad bangun, ya Muhammad bangun. Nabi tak jaga-jaga. Maka dia tinggalkan Nabi SAW. Bila fanfare dah habis tutup, kembali kepada mereka, kepada Sayyiduna Rasulullah, dia gerak Nabi terus jaga. Dah. Maka jadi batu api selalulah. Allahumma salli ala Muhammad. Rugilah kamu Muhammad. Tadi kami berseronok, tadi kami bersukaria, walhal kamu tidur tak bangun-bangun. Maka Nabi kata apa, nak buat lagu mana? Aku letih sangat. Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi hakikatnya Allah Ta'ala nak memelihara Nabi daripada melakukan dosa, walaupun sekecil-kecil dosa. Habis. Jadi ringkasnya, apa yang hamba nak beri faham mudah. Tuan-tuan lihat sejarah. Selama 40 tahun Nabi belum dilantik menjadi Rasul. Sedangkan hamba nak tanya tuan-tuan serta muslimat satu soalan adat. Kalau Tuhan nak melantikkan Sayyiduna Rasulullah, bermula daripada kecil lagi untuk jadi Nabi dan Rasul, boleh ke tidak?
Boleh. Sedangkan sejarah telah membuktikan antara Nabi yang kecil-kecil lagi jadi Nabi, Nabi Ibrahim keluar daripada rahim maknya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, terus berdiri. Lepas tu dia menerak balik ke dak, wallahu alam. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam membenarkan maknya dan membawa syahadah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belajar sirah, tak pelik kalau Tuhan nak menzahirkan Nabi ketika awal lagi menjadi Rasul. Tetapi kenapa perlantikannya lambat? Kerana Allah Ta'ala nak menzahirkan benda yang lebih besar, iaitu akhlak-akhlak dan sifat-sifat Nabi yang terbaik. Sebagaimana tuan-tuan maklum, Nabi bersifat dengan amanah daripada kecil lagi. Puak-puak kafir Quraisy nak simpan harta, mau simpan dengan Muhammad. Nak simpan janji, mau simpan dengan Muhammad. Ada rahasia, mau cerita dengan Muhammad. Bermakna Nabi telah terkenal dengan sifat-sifat dan akhlak yang baik bermula daripada kecil. Sebab tu sebuah akhlak hari ni tulis nota. Kata ulama, 3 perkara yang puak-puak kafir Quraisy tak pernah hina. 3 perkara puak-puak kafir Quraisy tidak pernah hina walau sekali. Yang pertama, keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi yang datang galuh daripada Siti Aminah, daripada Abdul Wahab dan sebagainya, daripada daripada Abdul Muttalib tidak pernah dihina oleh puak-puak kafir Quraisy. Kalau kita menghina keluarga Nabi, sama ada yang ke atas ataupun ke bawah, kita lagi teruk daripada puak-puak kafir Quraisy. Sebab tu ingat, bila pergi shopping kompleks, terserempak dengan kakak Syarifah Aini. Contoh, kita maklum dah Syarifah Said ni galuh mereka daripada titih Nabi. Cuma kuat ke tidak, yang tu lebih kepada gelaran. Al-Habsyi ke, Al-Jamalul Lail ke, Al-Atas ke, yang tu lebih kepada laqab. Faham tak laqab? Duk angguk semua, Allah dah. Hak tak faham tu geling lah. Laqab ni gelaran. Baik. Jumpa Kak Syarifah ini, kita kata, ya Allah, aku nak tegur Kak Syarifah ni lagu mana, dia ni titih Nabi contoh. Dah Said Syarifah ni, bermakna nak tegur pula memikirkan kawan tu buka aurat, buat dosa menyanyi dan sebagainya. Tak tuan-tuan, dosa yang dia buat antara dia dengan Allah, berkait dengan kita tak? Tak. Cuma apa yang perlu kita kaitkan dengan dia, bagaimana menghormati kita akan keturunannya Nabi SAW. Kerana sejarah telah membuktikan puak-puak kafir Quraisy tak pernah hina walaupun sekali. Yang kedua, ulama kata dalam kitab, benda yang tak pernah puak-puak kafir Quraisy hina, iaitu akhlaknya Nabi SAW. Akhlaknya Nabi hebat. Sebagaimana sampainya Nabi pada umur 30 tahun. Tuan-tuan dah ingat sejarah. Nabi mempersatukan bangsa untuk meletakkan Hajarul Aswad. Yang bila mana puak-puak orang Arab ni gedebel belaka. Yang tu kata akulah kabilah yang terhebat. Yang tu kata akulah puak yang terhebat. Yang ni kata akulah puak yang terulung. Semua pakat-pakat nak letak Hajarul Aswad. Walaupun Nabi ketika tu baru umur 30. Belum jadi Rasul. Dengan fatonah cerdiknya Nabi, dia ambil seperti kain, letak di atasnya Hajarul Aswad, maka semua pakat-pakat pegang hujung kain, pakat-pakat bawa, maka semua merasai membawa batu yang begitu mulia. Baik. Jadi apa yang hamba nak beri faham mudah? Yang ketiga, tulis benda yang puak-puak kafir Quraisy langsung tak pernah hina walaupun sekali, iaitu wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajah Nabi mereka tak pernah hina, akhlak Nabi mereka tak pernah hina, keturunan Nabi mereka tidak pernah hina. Baik. Jadi ringkasnya, bila mana kita melihat kepada dalil akhlak Nabi, puak-puak kafir Quraisy merai membesarkan akan dia yang dizahirkan selama 40 tahun, bermakna dizahirkan Nabi dengan akhlak dan sifat-sifat yang baik. Maka jawapannya begitu juga pada kehidupannya kita. Apakah ilmu yang paling banyak melebihi daripada ilmu-ilmu yang lain yang wajib kita mengaji dan mencari akan dia? Tak dapat tidak jawapannya ilmu akhlak, dan tak dapat tidak jawapannya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tuan-tuan satu ilmu yang wajib kita lebihkan. Mana dalil? Tuan-tuan mengaji kitab Ihya Ulumuddin, buka kitab Sirah Salikin, buka kitab Hidayatus Salikin. Tiga-tiga tu karangan Imam Ghazali. Cuma Ihya Ulumuddin besar sangat. Yang paling kecil Hidayatus Salikin, abang dia sedikit Sirah Salikin. Dalam mukadimah Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali kata apa?
Wajib belajar ilmu fiqh, wajib. Dah kita nak belajar ni. Tapi wajib tara mana? Sekadar Imam Ghazali kata, tahu bab semayang, perkara pengesah, perkara membatal, perkara merosak, perkara mengharuskan, maka kata Imam Ghazali dah memadai akan dia. Mengaji buat puasa, tahu dah sekadar orang awam, perkara yang mengesahkan puasa, perkara yang membatalkan puasa, perkara yang merosakkan puasa, perkara yang mengharuskan bagi puasa dan sebagainya. Kita tahu sekadar orang awam, maka Imam Ghazali kata cukup dah, tak payah berlomba di atasnya. Mengaji bab haji, mengaji bab zakat dan sebagainya, sekadar melampaui bagi orang awam, Imam Ghazali kata cukup dah. Dah. Tapi kalau nak berterusan mengaji boleh, tapi jangan banyak. Satu. Yang kedua, dalam Muqaddimah Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali kata wajib mengaji ilmu tauhid, wajib, fardu ain. Wajib tara mana? Pertama sekali, hafal sifat 13 ataupun hafal sifat 20. Kemudian kita duduk makam tafakur, duduk makam muhasabah, duduk makam muraqabah. Tauhid ni ada 3. Kadang-kadang setengah perkara tauhid kena tafakur. Kadang-kadang setengah perkara tauhid tak boleh tafakur, kena yakin. Kadang-kadang setengah perkara tauhid yakin pun tak cukup, kena muraqabah, mengintai-ngintai pada hati. Contoh begini. Oh, kita kata alam ni ada, besar sungguh alam semesta ni. Tiap-tiap alam yang ada, mesti ada yang mengadakan dia. Takkan dia ada semula jadi. Contoh, siapa yang mengadakan dia? Mesti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermakna akal tafakur dah. Baik. Bermakna melepasi dah ilmu tauhid. Satu. Kadang-kadang ada setengah perkara akal tak memadai tafakur. Kena yakin, kena muhasabah. Contoh begini. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, dijanjikan bagi mereka orang-orang yang beriman akan nikmat kepada syurga aku. Dah orang yang beriman Allah Ta'ala bagi kepada syurga. Macam mana syurga Allah? Kata Nabi SAW, tiap-tiap perhiasan di syurga dihiasi 70,000 warna. Meja di syurga 70,000 warna. Air di syurga 70,000 warna. Kipas di syurga 70,000 warna. Cendelier di syurga 70,000 warna. Tiang-tiang di syurga 70,000 warna. Boleh imagine tak? Sudah. Dah akal tak sampai nak fikir. Usah kata benda syurga, tuan-tuan. Dunia pun kadang-kadang akal tak sampai nak fikir. Baru ni seorang sahabat hamba bagi hamba naik kereta Audi A4. Baru Audi A4 dah, kita naik macam-macam benda pelik-pelik dah. Bermakna kita tak boleh imagine macam mana engineer boleh menghasilkan begitu. Dah lah naik kereta Audi A4, dia bawa pula tengok Audi A7, connect dengan telefon. Dah sampai dekat Tesco, kita keluar daripada kereta, tekan je telefon, kereta pergi parking sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Habis shopping, tengah-tengah tolak troli tu, tekan telefon, kereta tu datang tempat kita setting balik. Masuk dengan troli-troli, terus balik. Allahumma salli ala Muhammad. Itu baru dunia. Akal boleh fikir tak? Macam mana kehebatan, macam mana engineeringnya, macam mana penciptaan. Itu baru dunia. Akal tak boleh fikir, apatah lagi syurga. Nak nafi? Tak boleh. Maka tak dapat tidak kena yakin. Aku yakinlah sifat di syurga begini. Yang kata Nabi SAW, ada juga di antara syurga-syurga ni, tuan-tuan, sifatnya tak siap dan sebagainya. Dah. Sebab tu kalau kita malas berzikir dekat dunia, dekat syurga besok jangan terkejut. Walaupun kita dijanjikan dengan ahli syurga, tengok-tengok shilling tak pasang lagi, tengok-tengok bumbung tak siap lagi, tengok-tengok syurga tak berecat lagi. Dah. Kerana ketika Nabi Isra' dan Mi'raj, bila Nabi menziarahi kepada syurga Allah, tiba-tiba dia melihat beberapa para malaikat sedang duduk saja. Kerana tiap-tiap satu diri ni semua ada malaikat masing-masing. Ada malaikat sebagai kontraktor. Setiap satu kontraktor ada pekerja-pekerjanya. Bila mana Nabi melihat para malaikat tengah duduk saja, berkata Nabi, wahai malaikat, kenapa kamu duduk saja? Maka berkata malaikat, ya Rasulullah, kami bekerja atas dibayarnya gaji. Sudah. Kami bekerja menyiapkan syurga-syurga tuan-tuan kami atas dibayarnya gaji. Maka ditanya Rasulullah, apakah gaji kamu? Maka dijawab oleh malaikat, bermula gaji kami zikrullah. Kita berzikir, bayar gaji kepada malaikat. Malah berzikir, besok masuk syurga, tiba-tiba syurga tak siap. Allahumma salli ala Muhammad. Dah. Nak buat lagu mana lepas tu? Tuan pilot kita.
Dah? Masuk syurga tak boleh berzikir dah. Jumpa Nabi lah minta syafaat. Ya Rasulullah, suruhlah kontraktor mana-mana sambung projek, rumah tak siap ni. Dah. Baik, sambung. Hilang dah kat mana tadi? Baik, tafakur muhasabah. Jadi nak beri gambaran, ada setengah perkara akal tak mampu fikir, kena yakin. Ada setengah perkara yakin pun tak cukup, kena muraqabah. Sebagai contoh begini, kita belajar geografi. Dah, bumi mengelilingi matahari, betul? Bulan mengelilingi bumi. Matahari berjalan tak? Syairul? Sudah. Matahari berjalan ke tak? Mana dalil dia? Belakang baju hitam, matahari berjalan tak? Tak tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Dah. Ini akibatnya. Kadang-kadang bila puak-puak Wahabi duk marah kita baca Yasin malam Jumaat, kadang-kadang teguran mereka pun perlu kita ambil endah. Kerana akibat 30 tahun baca Yasin malam Jumaat, waktu yang sama kita tak memahami dan tak mengerti makna, tetap tak mencapai kepada maksud. Sedangkan Allah Ta'ala kata dalam Quran, dalam surah Yasin, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan bermula matahari itu tajri, yang berlayar ia, limustaqarril laha, bagi orbit yang disediakan baginya. Sudah. Maka matahari berjalan tak? Sebab tu, the moral of the story, bermula daripada hari ni, baca Quran, baca tafsir. Baca Quran, baca tafsir. Biar kita kurang kepada khatam, tak apa. Yang penting memahami akan makna. Baik. Jadi ringkasnya, kita baca pula suratul Namli. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, bermula bukit-bukit itu bergerak ia sebagaimana bintang-bintang di langit. Sudah. Ustaz, saya duduk di Kelang ni 20 tahun dah, contoh. Nampak bukit tak pernah bergerak pun. Sudah. Otak nak fikir sampai tak? Tak sampai. Hati nak yakin, boleh tak? Nak yakin lagu mana benda nampak zahir mata tak bergerak. Sudah. Ni kata kadang-kadang perkara tauhid kena muraqabah. Bila mana Allah Ta'ala kata bermula bukit-bukit di bumi, rawasia, merupakan paku-paku dan pasak-pasak di bumi. Tuan-tuan sedar tak baru-baru ni sebulan 2 cuaca berubah? Di Kelantan baru-baru ni berapa darjah Celsius? 18. 17 darjah Celsius. Tuan-tuan perasan tak di Yaman, bumi yang tak pernah turun je salji, turun salji. Di Mesir yang tak pernah turun salji, turunnya salji. Di Indonesia yang tak pernah turun salji, turunnya salji. Kenapa kita tak muraqabah? Allah Ta'ala kata bermula bukit-bukit merupakan pasak-pasak dan paku di bumi. Kalau kita tarah bukit habis, kalau kita cabut paku, apa berlaku? Ni kita cabut paku, tak sah banyaklah, cabut 5-6 paku, apa berlaku? Goyang, sengit, tak runtuh lagi. Tuan-tuan perasan tak bumi kita sengit sekarang ni? Bila kita habis tarah bukit, bila kita cabut paku dan pasak di bumi, bumi sengit. Zahir mata tak nampak, tapi itulah hakikatnya. Bila bumi sengit, cuaca berubah tak? Dah. Yang tak pernah panas-panas. Semalam Australia 40 darjah Celsius. Dah, 40 begitu panas. Malaysia paling tinggi pun 30 lebih. Semalam Australia 42. Betul? Dah 42. Bermakna kenapa berlaku perkara begini? Dah kita cabut paku-paku pasak di bumi, bumi pun condong, bumi pun sengit. Mana itu cuaca berubah dan sebagainya. Ni contoh muraqabah. Nak zahir mata tak nampak, nak yakin benda pula nampak tak jadi. Bermakna kita merenung di atas kebesarannya Allah. Jadi ringkas, Imam Ghazali kata wajib mengaji tauhid. Sekadar boleh muhasabah, sekadar boleh muraqabah, sekadar boleh tafakur, memadai dah bagi orang awam. Tetapi ilmu yang perlu dilebihkan, tak dapat tidak ilmu akhlak dan ilmu tasawuf. Kerana ilmu inilah yang akan membawa kepada kita kehidupan sebagaimana dirinya Nabi SAW. Itu dalil yang kedua. Dah? Hamba ulang balik, takut tuan-tuan confuse, cerita banyak sangat. Dalil yang pertama, berapa tahun? 40 tahun Nabi dizahirkan dengan dunia akhlak. Dalil yang kedua, sebagaimana perkataan Imam Ghazali tadi. Dalil yang ketiga, mana Ustaz Irwan kata kena banyak mengaji ilmu tasawuf. Hamba nak bagi hujah yang paling dekat pada diri tuan-tuan. Selepas mengaji nanti, tuan-tuan balik ke rumah masing-masing, duduk sekejap, istighfar, muhasabah, muraqabah kepada Allah, dan cuba congak.
Ya Allah, bermula aku buka mata sampai aku tidur balik, agak-agak berapa banyak fiqh yang aku zahirkan, berapa banyak tauhid yang aku amalkan, berapa banyak akhlak ataupun tasawuf yang aku lalui. Nescaya tuan-tuan mendapat jawapan mana paling banyak? Ya? Akhlak paling banyak. Paling tidak pertama sekali buka mata. Buka mata kita masuk bilik air. Masuk bilik air kaki kanan ke kiri, itu dipanggil akhlak ke fiqh ke tauhid? Akhlak. Dah masuk ke kiri nak buang air besar. Allah, kalau buang air besar telanjang, Allah Ta'ala sentiasa melihat kepada aku. Contoh. Dah. Kemudian bila sebut buang air besar ni tuan-tuan, ingat, tuan-tuan tahu tak bagaimana cara buang air besarnya Nabi SAW? Cairul. Sudah. Lepas ni semua kena pakai name tag. Dah, kesianlah dia, nama dia seorang je kena panggil Allahumma salli ala Muhammad. Dah. Sebab itu nak beri gambaran, kalau tuan-tuan mampu beli rumah 200-300 ribu, tapi kalau tuan-tuan tak mampu renovate satu bilik air daripada 3 bilik air yang kita ada, rumah kita besar, ada 3 bilik air, semua camban duduk. Kalau tuan-tuan tak boleh renovate satu bilik air, tukar jamban cangkung. Kerana apa? Kalau kita tak mampu buat, didik anak-anak, didik cucu untuk mengikut cara buang air besarnya Nabi SAW. Kalau itu tak mampu buat, bermakna kehidupan kita dengan Nabi masih lagi jauh. Itu baru cerita masalah buang air besar. Apatah lagi ketika mengambil wuduk, ketika makan dan sebagainya. Sebab tu hamba seru tuan-tuan yang alim, ini kita masih lagi berada pada bulan Rabiul Akhir. Pengalaman hamba ketika di pondok, masa di Petani, masa di Aceh, kebiasaan 2 bulan ini, Rabiul Awal dan Rabiul Akhir, antara kitab yang memang dipaksa untuk kami mengulang-ulang akan dia, di antaranya kitab Syama'il Muhammadiyah. Siapa yang tak pernah khatam, tuan-tuan masih lagi ada beberapa minggu untuk mengkhatamkan akan dia. Sunat kata ulama, masuk Rabiul Awal hatta sehingga Rabiul Akhir, mengulang-ulang untuk mengkhatamkan kitab Syama'il Muhammadiyah. Siapa tak pernah baca angkat tangan? Pernah baca semua? Belakang. Tak pernah baca. Dah cari kitab tu. Dah. Kalau boleh cari yang PTS punya. Dia ada 2. Ada yang PTS, ada yang Telaga Biru. Kalau Telaga Biru mahal sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Harga dekat belakang dah RM45. Kalau yang PTS punya baru RM35, tak masuk diskaun. Kalau 25% lebih kurang RM27. Benda ni tak payah mengaji, tak apa, sekadar kita baca muzakarah dengan isteri, muzakarah dengan anak-anak, dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan dengan kitab Syama'il yang kita baca, mengetahui akhlak Nabi, sifat Nabi, berjalan Nabi, cara sikat rambut Nabi, cara tidur Nabi, cara makan Nabi. Tuan-tuan duduk di rumah teres, kadang-kadang kebiasaan kita makan di atas meja. Tak salah, bukan haram makan di atas meja, benda harus. Tetapi perangai Nabi SAW, Nabi makan dalam keadaan tidak pernah bersandar. Ni akhlak Nabi. Nak makan duduk atas meja, silakan. Cuma ketika makan jangan bersandar. Habis kita makan, baru kita bersandar. Jadi tak dapat tidak, hamba dah bagi tuan-tuan satu soalan. Tuan-tuan tanya, ya Allah, bermula pagi sampai petang, apakah fiqh yang aku zahirkan? Tak banyak, semayang, jual beli. Jual beli tuan-tuan berapa minit? Duduk di Tesco 1 jam. Daripada 1 jam tu, fiqh banyak mana, akhlak banyak mana? Cuba jawab. Duduk di Tesco 1 jam, fiqh cuma 3 saat. Masa berlaku akad jual beli. Aku jual, mu beli, contoh. Tetapi duduk dalam Tesco sejam, gula kat rumah rasanya ada lagi 5 kilo. Nak ambil 2 kilo rasa membazir pula. Tu namanya akhlak. Nak memikir, ya Allah, nak beli benda ni, nak beli takut membazir pula. Tu semua dunia akhlak. Jadi tak dapat tidak, akhlaklah tuan-tuan yang paling banyak merangkumi kehidupannya kita. Jadi kalau tuan-tuan dah mendapat jawapan yang pertama, maka tanya pada diri sendiri. Hamba pun tanya, tuan pilot pun tanya, muslimat pun tanya, adakah akhlak yang aku zahirkan ini sebagaimana akhlaknya Nabi SAW? Kalau boleh perkataan ni tuan-tuan tulis dalam kertas kecil, tampal dekat kereta. Mudah-mudahan setiap kali nak buat satu benda, datang muhasabah. Ya Allah, aku nak buat ni sebagaimana Nabi buat ke? Sebab tu tak dapat tidak, kalau tuan-tuan nak mengetahui perkara begini, baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan kita baca,
kita mengetahui perihal Nabi, dan juga kita mengetahui jasad Nabi, kita mengetahui rupa Nabi. Takut tuan-tuan mengidam nak pergi umrah ke, nak bermimpi Nabi SAW. Siapa nak pergi umrah? Tolong angkat tangan. Ada? Bila? Ya? Tak tahu lagi. Dan nak pergi besok, bagi tahu hamba. Sebab hamba nak bagi 5 tips yang perlu dilakukan sebelum sampai kepada Madinatul Munawwarah ataupun Makkahul Mukarramah. Yang tips ini diturunkan daripada guru kepada ayah, ayah kepada hamba, hamba nak cerita kepada tuan-tuan. Baik, yang tu kemudian cerita sekarang sampai besok bukan ingat, nanti lupa juga. Allahumma salli ala Muhammad. Habis. Jadi mudah-mudahan bila mana kita mengidam, kita mencita, kita berhasrat untuk mimpi akan Nabi SAW, mudah-mudahan dengan kitab dan buku yang kita baca boleh menggambarkan adakah yang datang tu Nabi ataupun bukan. Itu kelebihannya baca kitab Syama'il. Contoh hari ni kita mengaji, dengar berkenaan perihal mimpi akan Nabi SAW, maka malam saat lagi kita melakukan beberapa kaedah. Ya Allah, aku berazamlah malam nanti nak mimpi Nabi. Tiba-tiba bila tidur, keluarlah roh rohani kita. Roh ada 2. Pertama roh rohani, yang kedua roh idhafi. Hayawan ada 1 roh sahaja, namanya roh idhafi. Kita ada 2 roh. Satu namanya roh rohani, yang kedua namanya roh idhafi. Dah. Kalau kita tidur berdengkur, tu namanya roh idhafi. Waktu sama 1 roh lagi keluar berjalan mimpi dan sebagainya. Tuan-tuan pernah lalu tak? Bila lalu jalan ni, macam pernah lalu pula. Dah. Maknanya roh rohani kita telah melampaui daripada apa yang kita lalu sebelum daripada itu. Itu namanya roh rohani. Kalau mati besok, roh rohani pergi mana? Roh idhafi pergi mana? Roh rohani akan diangkat. Sama ada diletak dalam illiyin atau di penjara dalam sijin. Dah. Di langit yang ke-7 ada illiyin, ada sijin. Illiyin ni 2 tempat. Pertama, tempat simpanan amalan-amalan yang Tuhan terima, letak dalam illiyin. Yang kedua, tempat simpanan roh orang-orang yang beriman. Mereka ni lah naik turun tiap-tiap malam. Tapi bukan semua boleh naik turun, ada martabat. Ada setengah roh boleh turun malam sahaja. Setengah roh boleh turun Jumaat sahaja. Itu atas peringkat masing-masing. Baik. Roh idhafi akan diletak dalam kubur. Setengah daripada mereka merasai azabnya kubur, dihimpitkan dan sebagainya. Setengah daripada mereka akan merasai nikmat-nikmatnya kubur. Baik. Jadi bila mana kita tidur, keluarlah roh rohani kita, maka kita mana bermimpi melihat seorang laki-laki yang hebat. Allahumma salli ala Muhammad. Cuma laki-laki tu menghadap balik sana. Contoh. Dah. Kita belajar hadis, syaitan boleh menyerupai Nabi tak? Tak boleh. Syaitan boleh mengaku Nabi tak? Tak boleh. Tapi jangan lupa, syaitan boleh menyerupa sesiapa pun jua yang supaya kita mengaku dia Nabi. Ni syaitan boleh buat. Dah? Bermakna dalam mimpi itu, tengok satu laki-laki yang hebat, berjubah, bercahaya, bersinar-sinar, tetapi menghadap balik sana. Maka kita katalah hati, adakah ini Rasulullah? Kita panggil, Assalamualaikum, siapakah tuan? Maka tiba-tiba orang tu berpaling begini, tersenyum kepada kita. Dah, muka hesegak, putih, berseri, bercahaya. Maka bila bangun besok pagi, SMS lalu, Ustaz, semalam mimpi Nabi lah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi adakah dia tu Nabi? Cuba jawab. Wallahu alam. Dah ni kata tak yakin ni. Sudah. Baju hitam. Dah? Jawapannya itu bukan Sayyiduna Rasulullah. Kerana ulama kata, Nabi ini kalau berpaling, Nabi tak akan berpaling semata-mata kepala, Nabi akan berpaling dengan tubuh badan sekali. Itu bukan Nabi. Sama juga tengah-tengah mimpi nampak seorang laki-laki di atas bukit. Allahumma salli ala Muhammad. Duduk di atas kuda berpelana, sega. Cuma wajah tak nampak terlampau jauh, bercahaya. Dah? Kita kata siapakah gerangan ini? Sega dengan pedang dan sebagainya. Bila mana kita melambai, maka laki-laki itu pun melambai. Sudah. Besok pagi-pagi kecoh satu Malaya, semalam mimpi jumpa Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Walhal yang tu Nabi ke tak? Jawab. Kalau dah khatam kitab ni, saya jumpa hadis. Nabi ke tak? Tak. Nabi tidak akan melambai sehingga melabuhkan auratnya. Dah? Kerana kalau kita belajar riwayat, lengan Nabi ni besar.
Kalau buat begini boleh nampak ke tidak? Dah besar lagi ni, besar lagi dengan Nabi ni. Dah bila buat begini boleh nampak ke tidak? Sebab tu Nabi perangainya, Nabi tidak akan melambai begini kerana sifat lambaian Nabi di antara wajah dengan tangan. Dah. Inilah hamba nak beri faham kriteria perkara-perkara yang perlu kita tahu supaya membezakan yang datang itu Nabi ataupun tidak. Habis. Jadi tak dapat tidak, hari ni tuan-tuan perlu faham dahulu. 3 dalil, 3 hujah hamba dah beri, hamba ulang balik sekadar yakin, tahqiq. Yang pertama, 40 tahun Allah Ta'ala zahirkan dunia akhlak di atas diri Nabi. Dalil yang kedua, sebagaimana berkata Imam Ghazali, wajib mengaji fiqh ada had dia, wajib mengaji tauhid ada had dia, tetapi yang perlu diperbanyakkan sampai kita mati ialah ilmu akhlak dan ilmu tasawuf. Dalil yang ketiga yang kita boleh rojok dalam kehidupan kita sendiri, bermula kita buka mata sampai kita tidur, pergaulan dengan manusia, pergaulan dengan anak-anak, pergaulan dengan isteri, pergaulan dengan masyarakat, semua itu dipanggil dunia akhlak dan sebagainya. Maka kalau akhlak yang terlebih banyak, tak dapat tidak ilmu yang perlu kita cari bagi hidupkan semua tadi ialah ilmu akhlak dan ilmu tasawuf. Itu yang pertama.